Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 4. Tajuk Fungsi Kuadratik Bab 2. Okay, hari ini kita nak bincang standard kandungan 2.1 persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Standard pembelajaran 2.1.2 membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca. Kita tengok kita dah belajar persamaan kuadratik. Kita dah kenal persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik dalam bentuk am ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan sifar. Ini kita dah tahu dia adalah bentuk am. So macam ni. Bila kita transferkan dia pada bentuk ini. Maksudnya dekat sini ialah dekat x kuasa 2 ni, a ni kita tak nak. Kita nak singgalkan x kuasa 2. Jadi kita nak singgalkan dia, kita kena bahagikan dia dengan a. Jadi a bagi a tinggal 1. Jadi x kuasa 2 dah tinggal lah 1. Betul tak? Jadi kita tak boleh tinggalkan dia bahagikan a sahaja. Bila kita bahagikan a dengan a, maka seluruh persamaan kuadratik perlu dibahagikan dengan a. Maka a per a, b per a, c juga per a. Jadi bentuk baru dia ialah x kuasa 2 tambah b per a, x tambah c per a sama dengan sifar. Okay. Ini benda yang sama. Dua-dua adalah persamaan kuadratik. Cuma bentuk berbeza, kita singgalkan x kuasa 2. Okay. Ini bentuk yang pertama. Okay. Sekiranya jika alpha dan beta, kita boleh gunakan apa-apa je. M dan N boleh, P dan Q boleh, X dan Y boleh, mana-mana boleh. Tapi dekat sini kita jadikan dia alpha dan beta supaya murid-murid tidak confuse dengan pemboleh ubah. Jadi dekat sini kita katakan kita namakan punca-punca itu sebagai alpha dan beta. Jika alpha dan beta ialah punca-punca bagi satu persamaan kuadratik, maka maksudnya kat sini x sama dengan alpha dan x sama dengan beta. Macam itulah. Okay, katakan kita ada dua punca kan. Biasanya x sama dengan 1, x sama dengan 3, contoh macam tu. Jadi kat sini dia kata x sama dengan alpha dan x sama dengan beta. Bila kita bentukkan dia, kita masukkan dia dalam bracket, apa jadi? Dia akan jadi x tolak alpha, dalam bracket satu lagi x tolak beta, betul tak? Dan sama dengan sifar. Cuba kita kembangkan semula. X dengan x jadi x kuasa 2. Dan tolak beta x. Kemudian tolak alpha x. Kemudian negatif-negatif jadi tambah alpha beta. Bila kita combine tolak beta x dengan tolak alpha x tadi, kita faktorkan dia masuk ke dalam bracket. Bila kita kembangkan, dia jadi tolak alpha, tolak beta juga kan. Jadi bila kita faktorkan, dia akan jadi tolak dalam bracket alpha tambah beta x tambah alpha beta sama dengan sifar. Okey, tengok kedudukan dia. X kuasa 2, dan ni ada x, dan ni tak ada x, dan ni sifar. Maksudnya ini juga merupakan persamaan kuadratik dan memang telah dikatakan juga satu persamaan kuadratik. Bermaksud ini juga merupakan persamaan kuadratik. Bentuk yang kedua dalam sebutan alpha beta. Bentuk pertama dalam sebutan A, B, C. Jadi kita bandingkan bentuk pertama dengan bentuk kedua. Ini bentuk pertama, x kuasa 2 tambah tambah b per a, x tambah c per a sama dengan sifar. Dan ini adalah bentuk kedua, x kuasa 2 tolak alpha tambah beta, x tambah alpha beta sama dengan sifar. Sama je kan? Sini ada x kuasa 2, ini ada x, yang ini tak ada x. Okay. Apabila kita bandingkan kedua-dua ni, kita akan dapati negatif alpha tambah beta ini adalah sama dengan positif b per a. Betul? Jadi kita bawa kalau kita bawa ke sebelah negatif tu ke sini, sama juga alpha tambah beta sama dengan negatif b per a. Boleh faham kan? Manakala untuk yang sebutan ini c per a adalah sama dengan alpha beta. Ni alpha beta sama dengan
C per A. Dua-dua tanda positif. Yang atas ni tadi satu negatif, satu positif. Jadi oleh kerana dia dua-dua positif dah sama, maka alpha beta adalah sama dengan C per A. Okay, ini kita akan guna pakai untuk seterusnya nanti. Kenapa kita tak bandingkan X kuasa 2? Sebab dua-dua dah memang single. Satu dengan satu. Tak perlulah kita nak bandingkan sebab dia memang sama. Kalau macam ni, ini dalam sebutan B per A, yang ni dalam sebutan alpha beta. Jadi kita kena tahu yang bahawasanya alpha tambah beta ini adalah B per A. Alpha beta ni adalah C per A. Jadi dua perkara ni you all kena ingat. Okay? Seterusnya secara amnya ingat ni. Ini yang cikgu nak tekankan. Ingat ni, hasil tambah punca. Tadi kan kita katakan punca kita alpha dan beta. Maksudnya bila tambah, maksudnya alpha tambah beta lah. Okay, hasil tambah punca atau singkatannya HTP ialah alpha tambah beta. Alpha tambah beta ialah negatif B per A. Ni kena ingat. Bila disebut HTP, mesti ingat HTP itu ialah alpha tambah beta. HTP itu juga ialah negatif B per A. So you can use either one. Mana-mana boleh pakai. Okay. Hasil darab punca ialah HTP. HTP ialah alpha beta. Si alpha darab beta, of course jadi alpha beta. Hasil darab punca juga ialah C per A. Yang ini ingat. Okay, jadi kalau kita ada maklumat C per A, then we can use C per A lah. Kalau kita ada maklumat alpha beta, kita gunakan maklumat alpha beta lah untuk dapatkan hasil darab punca ni. Okay. Maksudnya kena faham betul-betul HTP itu apa, HDP itu juga apa. Okay, then, bila kita ada maklumat-maklumat ni, kita boleh gunakan dia untuk membentuk persamaan kuadratik semula. Dan X kuasa 2 tolak alpha tambah beta. Ingat tadi kan, B per A kita ialah negatif alpha tambah beta kan. Sebab tu dia jadi tolak kat sini. X kuasa 2 tolak alpha tambah beta. X tambah alpha beta. Sama dengan sifar. Okay. Mari kita lihat contoh. Contoh, bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca 3 dan negatif 5. So dekat sini kita boleh identify 3s alpha and negative 5s beta. Jadi kita anggapkan 3 ni ialah alpha, negatif 5 ni ialah beta. Jadi nak bentukkan persamaan, kita mesti ada dua perkara ni, HTP dengan HDP. Okay, alpha tambah beta, kita tambahlah 3 tambah negatif 5, kita dapat negatif 2. So HTP kita dapat negatif 2. Alpha beta pula, kita darablah 3 darab negatif 5, kita akan dapat negatif 15. So nak bentukkan persamaan kuadratik, gunakan ni. X kuasa 2 tolak alpha tambah beta. X kuasa 2 tolak alpha tambah beta ialah negatif 2x. Tambah, ini tambah kan? 1 tolak 1 tambah. Jangan lupa. Tolak, ini sini tambah. Tambah siapa? Tambah negatif 15. Jadi, bila tolak dengan tolak, kita buka bracket kan? Tolak dengan tolak akan jadi tambah. Tambah dengan tolak akan jadi tolak. Jadi jawapan kita ialah X kuasa 2 tambah 2X tolak 15. Sama dengan sifar. Kalau secara ringkasnya, kita boleh tengok macam ni tau. Kita nak jadikan persamaan kuadratik X kuasa 2 untuk HTP, hasil tambah, alpha tambah beta tu, ini dapat negatif 2 kan? Okay, kalau simbolnya negatif, dekat persamaan tu kita tukar jadi positif. Okey? Manakala alpha beta pula, negatif 15, kalau dia dapat negatif, kita letaklah negatif. Kalau dia dapat positif, kita letaklah positif di sini. Faham Maksudnya dekat sini, hasil tambah, kita akan tukar tanda daripada yang kita perolehi jawapan. Manakala hasil darab, kita akan terus ambil nilai dia. Kalau dapat negatif, negatiflah kita letak. Kalau dia dapat positif, positiflah kita letak. Hanya yang tukar tanda dekat hasil tambah. Kalau tak faham, just gunakan template ni. X tolak negatif 2X tambah negatif 15. Kita buka bracket, dia akan dapat X kuasa 2. Tolak dan tolak menjadi tambah 2X. Tambah dan tolak jadi tolak 15. Okay?
Seterusnya. Ini adalah contoh 4 daripada buku teks. Jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah x sama dengan 4. Bentukkan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut. Okey, ini daripada satu persamaan, dia nak jadikan satu persamaan lain pula. Jadi apa tugas kita? Langkah pertama, kita kena susun dalam bentuk am dulu untuk kenal pasti A, B dan C. Jadi, cikgu pun susun 2x kuasa 2 tambah x, 4 bawa sebelah, jadi tolak 4 sama dengan sifar. Jadi, dekat sini kita boleh identify A sebagai 2, B ialah 1 dan C kita ialah negatif 4. Okay, langkah kedua, kenal pasti HTP dan HTP. Ingat tak? Alfa tambah beta ialah negatif B per A. Alfa beta ialah C per A. Tu, alfa tambah beta ialah negatif B per A. Yang tambah tu kita ada negatif. Ingat Jadi negatif B per A, B kita 1, A kita 2. Negatif 1 per 2. Manakala hasil darab iaitu alfa beta. Ingat kan hasil darab ialah alfa beta. Hasil tambah ialah alfa tambah beta. Alfa beta sama dengan C per A, maka negatif 4 per 2. Kita akan dapat negatif 2. Okay. Langkah ketiga, kenal pasti hasil tambah punca dan hasil darab punca yang baharu, iaitu daripada yang ni lah, yang daripada alfa tambah 3 dengan beta tambah 3 ni. Okay. So, hasil tambah punca dan hasil darab punca yang baru yang lama kita dah ada ni. Ini yang asal, negatif 1 per 2 dengan negatif 2. Jadi, yang baru ialah alfa tambah 3 tambah dengan beta tambah 3. Jadi, yang ni permudahkan dia, kita akan dapat alfa tambah beta tambah 6. Daripada sini juga, kita nampak tak? Alfa tambah beta ni kan? Jadi, kita boleh gunakan alfa tambah beta ni tak? Tu, boleh. Dia akan dapat alfa tambah beta tu ialah negatif 1 per 2 tambah dengan 6. Permudahkan, kira dapat 11 per 2. Okay. Hasil darab punca pula, kita darabkan punca-punca baru ni. Yang ni. Alfa tambah 3 darab dengan beta tambah 3. Oleh kerana dia ada dua sebutan setiap satu punca, maka kita kena buat darab setiap tu kita kena kembangkan alfa darab beta dapat alfa beta. Alfa darab 3 jadi 3 alfa. 3 darab beta jadi 3 beta. 3 darab 3 jadi 9. Okey, macam ni. Alfa beta ni kita bolehlah ambil dekat sini. Betul tak alfa beta? Manakala 3 alfa tambah 3 beta ni macam mana pula kita nak cari dekat mana? Apa kita nak buat ni? Kita cuma ada alfa tambah beta. Kita tak ada 3 alfa tambah 3 beta. Apa kita nak buat? Maka kita faktorkan dia. Kita keluarkan 3 sebab dia faktor sepunya dia 3. Jadi kita keluarkan 3. Kita dapatlah alfa beta tambah 3. Alfa tambah beta tambah 9. Faham ya? Jadi alfa beta ni kita boleh terus ambil nilai di sini. Masukkan dia. Alfa tambah beta pula kita ambil yang tadi ni itu 1 per 2. So masukkan nilai-nilai. Kita dapat 11 per 2 juga. Langkah keempat, binalah persamaan baru. Sebab kita dah ada alfa tambah beta dengan alfa beta yang baru. Ini kan? Ingat template dia, satu tolak, satu lagi tambah kan? Macam cikgu cakap tadi, kalau shortcut, ingat. Untuk yang hasil tambah ni, kita tukar tanda. Kalau kita dapat positif 11 per 2, dekat sini kita jadikan negatif 11 per 2. Kalau hasil darab, terus masuk 11 per 2. Positif 11 per 2. Sebab, tengok ni. Jadi kita masukkan 11 per 2. 11 per 2, kita buka bracket. Darab 2 Kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 11x tambah 11 sama dengan sifar. Nampak? Ni tak? Tolak 11 per 2. Ini kan 11 per 2.
Kalau kita tak nak buat bracket ni, kita terus jadikan dia tolak 11/2. Terus dapat. Okay? Jadi yang ini adalah dalam sebutan tanpa pecahan. Kita darabkan dengan 2 sebab 2 ni per 2. Okay, boleh faham? Contoh seterusnya, contoh B, 2 alfa dengan 2 beta. Atas ni tak payah tengok lagi lah. Yang B, 2 alfa dengan 2 beta. Tadi contoh untuk punca-punca yang baru tu dia tambah. Sekarang punca-punca yang baru tu dia darab. Darab dengan satu nilai lain. Jadi sekarang dalam kes ni dia darab 2, yang ni pun darab 2. Nampak tak? Ada satu pemalar. Okey. Tadi kita dah dapat alfa tambah beta ialah negatif 1/2 dan alfa beta kita ialah negatif 2. Ini yang kita dah kira tadi. Okay, tadi kita gunakan balik. Langkah yang kedua tadi kita nak cari HTP dengan HTP yang baru, betul tak? Jadi hasil tambah, ingat tambah. Jadi 2 alfa mestilah tambah dengan 2 beta. 2 alfa tambah 2 beta. Kita ada alfa tambah beta, kita tak ada 2 alfa tambah 2 beta. Jadi apa kita buat? Kita kena faktorkan, keluarkan faktor sepunya iaitu 2. Jadi alfa tambah beta ni dah ada sama. Boleh kita masukkan nilai dia. Saya negatif 1/2, kita akan dapat HTP yang baru ialah negatif 1. Okay. Untuk hasil darab pula, kita darabkanlah kedua-dua punca baru ni. 2 alfa darab dengan 2 beta. Kita akan dapat 4 alfa beta. Yang ini senang. Sebab alfa dengan beta ni masih kita nampak. Jadi kita boleh masuk je alfa beta tu masuk kat dalam ni. Betul tak? Masuk 4 darab negatif 2. Kita akan dapat negatif 8. Dah ada new HTP dengan HTP. Boleh terus masuk dalam X kuasa 2 tolak. Kan? Oleh itu, persamaan kuadratik dengan punca-punca 2 alfa dan 2 beta katanya ialah X kuasa 2 tolak negatif 1 tambah negatif 8 sama dengan sifar. Okay. Jadi, bila kita buka bracket, tolak dengan tolak akan jadi tambah, tambah dengan tolak akan jadi tolak. Macam cikgu cakap tadi, kalau tak nak buat dalam bracket-bracket ni, boleh terus tukar tanda. X kuasa 2, ini kita tolak 1 kan, kita akan tukar jadi tambah 1X. Betul kan? Yang ni, salin aja. Kalau dapat negatif, negatif saja. Tolak 8. Nampak? Okay, faham tak? Ya, faham Okay, contoh yang C. Tadi tengok. Nampak tak perbezaan antara A, B dengan C? Yang atas, yang A, dia tambahkan punca-punca yang asal. Yang B, dia darabkan punca-punca yang asal. Yang C, dia kuasakan punca-punca yang asal. Penggandaan dia semakin membesar. Mula-mula dia tambah, kemudian dia darab, kemudian dia kuasa. Jadi kita tengok pula macam mana cara nak buat yang kuasa ni. Okay. Alfa tambah beta sama dengan negatif 1/2 dan alfa beta sama dengan negatif 2. Yang ini sedia maklum daripada contoh yang pertama tadi. Okay. Hasil tambah punca yang baru dengan hasil darab punca yang baru, macam mana kita nak buat? Of course lah kita akan tambahkan keduanya. A kuasa 2 tambah, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Macam mana kita nak buat ni? Kita tak ada kuasa 2 dekat yang punca ni kan? Punca yang asal. Okay, jadi kita kena kreatif. Tengok macam ni. Cuba kita tengok. Kita nak dapatkan alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2 ni, dia datang dari mana? Dia boleh datang daripada alfa tambah beta kuasa 2. Tetapi, okey tak apa, nanti sekejap tapi kenapa ada tolak 2 alfa beta ni? Okay, kita main dulu. Kita teruskan permainan kita dulu. Kita kat sini Negatif 1/2 kuasa 2 ni sebab datang daripada negatif 1/2 alfa beta ni kan? Kuasa 2. Tolak dengan alfa beta. Alfa beta ialah negatif 2. So 2 negatif 2. Kita akan dapat 17/4. Nanti sekejap cikgu terangkan ni kenapa sekejap lagi. Okay, alfa hasil darab, kita darabkanlah alfa kuasa 2, beta kuasa 2. Okay. Alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2 ni, kita boleh gabungkan kuasa 2 tersebut, alfa beta kuasa 2. Sebab bila kita pecahkan, dia akan jadi alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2. Betul Jadi kat sini senang dah, alfa beta dah dapat memang negatif 2, kuasa je lah dengan 2. Kita akan dapat positif 4.
Oleh itu, persamaan kuadratik dengan punca-punca alfa kuasa 2 dan beta kuasa 2 ialah X kuasa 2 tolak 17/4. Nampak? Tukar tanda je patutnya. 17/4 tambah 4 sama dengan sifar. Okay, jadi kita nak cantikkan dia, kita tak nak ada pecahan, kita darab dengan pecahan yang terbesar. Ini tak ada pecahan, ini tak ada pecahan. Ini je pecahan dia. So, darab dengan 4 lah. Okay. Kita akan dapat X kuasa 2 jadi 4X kuasa 2. Tolak 17 ni hilanglah 4 dia sebab kita dah darab 4. 4 ni darab dengan 4 dapat 16. Sama dengan sifar. Okay. Okay. Dah faham ini Now, kita terangkan kenapa ada tolak 2 alfa beta ni. Okay, cuba kita tengok. Alfa tambah beta kuasa 2 ni memang boleh menghasilkan alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2. Tetapi, jika kita kembangkan dia betul-betul, alfa tambah beta ni kita kembangkan, dia akan jadi alfa kuasa 2 tambah 2 alfa beta tambah beta kuasa 2. Betul tak? Dia ada tambahan kat sini. Yang kita nak cuma alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2. Kita tak nak 2 alfa beta ni. That's why lah dalam sini dia tolak balik dengan 2 alfa beta. Bila dia tolak 2 alfa beta, terhapuslah yang ni. Tengah-tengah ni, tinggal alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2. Okay? That's why dia tolak dengan 2 alfa beta tu tadi. Okay, seterusnya pesanan cikgu pastikan kuasai contoh-contoh dalam video ni. Pastikan kuasai contoh-contoh dalam video ni, okay? Sebab boleh ulang-ulang tengok. Sebab memang perlu, memang kena faham dia pun punca-punca yang baru tu macam mana bentuk-bentuk dia. Mula-mula ada yang tambah, kemudian dia buat yang darab, kemudian dia buat yang kuasa. Jadi kena tengok beza-beza dia tu. So, make sure kuasai contoh-contoh. Okay, sekian. Terima kasih. Selamat maju jaya semua. Bye-bye.